Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita manusia dan diberi kepada manusia itu agama yang mana tak diberi kepada makhluk Allah yang lain. Jin juga diberi agama. Kenapa manusia dan jin ni diberi agama? Kerana agama adalah asbab untuk manusia dan jin boleh berjaya. Berjaya makna masuk syurga, selamat dari neraka. Berjaya bukan dapat duit yang banyak, harta yang banyak dalam kehidupan dunia ni. Berjaya ialah kita dapat agama. Maksudnya kita dapat bawa dalam kehidupan kita perintah-perintah Allah yang Allah beritahu dalam Quran, dengan cara yang Allah suka, dengan cara Nabi Muhammad SAW, dengan niat nak suka ke Allah, sehingga Allah suka. Jadi untuk itu manusia ni tidak boleh tidak, dia kena baca Quran. Bukan baca saja, dia kena faham. Lepas tu baru datang kepada maksud Quran dihantar, mengamalkan Quran. Jadi sekarang manusia ni hampir yang dikatakan orang Islam lah, yang dah mengucap kalimah ni, dia orang tak baca Quran. Jadi tentu sekali tak boleh nak faham, tentu sekali tak boleh nak amal. Jadi apa agama yang mereka amal? Agama yang tidak ikut Quran lah. Siapa yang tak baca Quran, hari ini saya nak bagi tahu kamu, agama yang kamu amal bukan agama yang Allah mahu. Agama yang kamu ikut nenek moyang kamu. Kalau kamu orang yang tak baca Quran dan tak usaha untuk faham, Quran tu diturun dalam bahasa Arab. Kamu kena baca Quran yang ditulis dalam bahasa Arab dan diterjemah ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang kamu faham. Kemudian itu tak cukup, kamu kena baca tafsir dia yang betul lah, dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang kamu faham. Itu hanya boleh faham mungkin, tapi amal tak boleh. Untuk amal kena ada iman. Nah, iman kena buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak buat Allah suka, dengan sehingga Allah suka. Kalau kita tidak buat kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan cara yang Allah suka, dengan niat nak suka ke Allah sehingga Allah suka, kita tak ada iman. Kita boleh baca Quran, mungkin boleh faham, tapi tak boleh amal. Jadi yang pentingnya ialah amal. Quran tu diamalkan. Jadi sebab itu Quran tu diturun bahasa Arab, kerana Arab bahasa Nabi dan bahasa mereka yang awal ikut Nabi. Nabi bukan dihantar untuk orang yang tahu bahasa Arabnya, semua bahasa. Jadi sepatutnya lah Quran tu diterjemah ke dalam bahasa, semua bahasa-bahasa besar lah, terutama paling kurang di dunia ni.
kemudian ditafsir dalam bahasa-bahasa besar. Hari ini satu buku tafsir pun tak ada di seluruh dunia yang manusia boleh baca dan faham, kerana semua tafsir Quran yang ditulis salah, tak betul. Jadi hampir tak ada tafsir Quran yang betul, sehinggalah saya dengan izin Allah menulis tafsir dalam bahasa Inggeris. Itu semua orang kena baca. Tidak boleh tidak. Kalau kamu mau dapat faham yang betul. Untuk dapat iman, kamu kena buat gash. Kena buat jaulah. Kena pergi jumpa manusia. Sama ada Islam atau tak Islam. Semua orang. Yang bukan Islam, kena diajak. Kena beritahu Tuhan dia siapa. Nabi yang dihantar oleh Tuhan untuk tunjuk kita agama tu siapa. Kemudian ajak dia untuk mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Allah. Dan yang dah mengucap, yang kata dia orang Islam, kena diterang pada dia apa maksud kalimah yang dia ucap dan apa tuntutan dari kalimah itu. Hak dia. Hak dia lah buat kerja. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Apabila dia menunaikan haknya, barulah dia kalimah tu Allah masukkan dalam hati dia. Jadi apa yang dia percaya, dan barulah amal dia mengikut apa yang dia percaya. Jadi apabila dia dah beramal mengikut apa yang dia percaya, iaitu dari Tuhan maka Allah Muhammad SAW, barulah dia berjaya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, hari ini manusia tak tahu bahawa untuk dapat iman ni, mereka kena buat kerja, menunaikan hak kalimah. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Baru saja dipaham dengan izin Allah melalui saya. Selama ni tak faham. Kita semua cakap iman, mati dengan iman, masuk syurga dengan iman. Tapi tak tahu bagaimana iman boleh naik. Ini satu benda yang sangat malang. Satu benda sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Dia adalah asas kepada agama. Tak tahu. Tak tahu kerja apa nak dibuat supaya iman tu. Sekarang ni dah saya bagi tahu, tak nak buat pula. Jadi kalau dah tak nak buat, memanglah tak boleh dapat. Ada yang ikut saya buat, tapi dia tak nak buat dengan betul, maka dia tak boleh dapat. Jadi kenapa mereka tak begitu gairah? Sebab mereka tak begitu faham, tahu betapa berharganya iman ni. Dia asas kepada agama tu ialah iman, kalimah. Kata Nabi yang ku tawar kepada Abu Talib dan dia telah tolak. Jadi kalimah inilah asas. Dan asas tu bukan kena ada di mulut sahaja. Asas tu kena ada dalam kepercayaan satu manusia. Kerana apa yang manusia percaya, itulah manusia buat. Kalau asas dia bukan percaya kepada kalimah ini, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Allah, maka dia jadi manusia tu akan tak boleh bawa agama. Ini manusia-manusia yang percaya dengan harta berjaya mempunyai asas yang salah. Kerja siang malam, fikir macam mana nak dapat duit. Kerana percaya dengan duit berjaya, dengan duit boleh dapat harta berjaya. Simpan duit supaya banyak, supaya berjaya. Ini semua kerana asas dia bukan kalimah. Kepercayaan dia bukan kalimah. Kepercayaan dia adalah duit. Jadi orang yang percaya dengan ada duit banyak, harta banyak, berjaya, asas dia bukan kukuh, asas dia rapuh. Asasnya adalah rosak. Macam Azri mempunyai asas yang salah. Asas dia apa? Ada banyak duit, berjaya.
dia buka pertanian di Baling, mau jadi kaya. Dia tak boleh jadi kaya. Dia mau pindah ke Lumpur untuk cari kerja, untuk cari kaya. Rashidi pun nak jadi kaya. Samad pun nak jadi kaya. Ini pun nak jadi kaya. Pun nak jadi kaya. Kenapa? Sebab asas kepercayaan ialah kaya berjaya. Kaya mulia. Tapi satu je, kaya tak boleh masuk syurga, dia tak pernah cakap. Kaya saya masuk syurga, tak ada. Hanya dia kata kaya berjaya. Berjaya makna dalam dunia. Orang yang asasnya duit, percaya dengan duit ni orang dunia namanya. Orang tak percaya akhiratnya. Orang yang tak percaya akhirat. Sebab takkan dia cakap banyak duit masuk syurga, ada? Ada tak? Dia orang kata banyak duit berjaya. Berjaya mana? Dalam hidup dunia. Jadi orang yang asasnya percaya ada duit banyak berjaya, ini orang dunia namanya. Orang yang mau hidup dunia aja. Yang percaya kehidupan ni hanya di dunia. Tak ada kehidupan lepas mati. Tak ada kehidupan lepas mati. Hanya kehidupan di dunia. Itulah asas yang rapuh. Jadi manusia yang asas dia rosak, agama takkan datang. Agama yang dia ada tu rapuh. Bukan agama, rupa je. Agama yang dia ada tu adalah rupa. Semayang dia adalah rupa. Dia punya semayang adalah rupa. Puasa rupa. Zakat rupa. Buat gas rupa. Sebab semua tak ada roh. Amal tak ada roh. Kenapa tak ada roh? Asas rapuh. Asas salah. Asas ialah banyak duit berjaya. Atau kaya berjaya. Jadi mereka buat motivasi yang banyak dibuat oleh macam-macam pakar motivasi. Itu je dia punya motivasi. Motivasinya apa? Kaya berjaya. Mereka ni semua orang dunia, bukan orang Islam. Mereka ni orang dunia. Dan mereka yang hadir dalam motivasi ni semua nak jadi orang dunia. Orang dunia dah. Jadi orang dunia lagi. Asas kepercayaan dia banyak duit berjaya. Datuk Vida tu cuba nak mempengaruhi semua orang supaya jadi kaya macam dia. Kaya macam dia apa? Banyak duit lah. Dia tunjukkan rumah dia yang besar. Begitu besar rumah dia. Luas kawasan taman dia. Banyak pakaian dia. Untuk apa? Untuk beritahu orang, jadilah macam saya, berjaya. Jadi semua orang tengok dia, maulah jadi macam dia. Semua tunjuk kereta mewah-mewah mereka semua. Kapal terbang peribadi mereka. Banglo, rumah-rumah mewah mereka ada di seluruh dunia. Jumlah kereta mewah mereka ada. Semua itu untuk apa? Untuk buat air liur orang semua keluar lah, nak jadi macam mereka. Begitu juga motivasi perniagaan apa tu? Perniagaan apa, jual-jual barang apa tu? Multi level. Beratus-ratus company multi level. Mungkin 1000. Semua tujuan satu je. Nak jadi kaya. Dilihatkan orang yang SPM aja. Sekarang rumah mewah, kereta mewah. Kerana buat multi level. Mengalir air liur. Azri.
Aku tak ada lagi. Aku university aeronautical engineer, tapi aku tak ada macam dia. Dia tingkatan 5 aja. Kerja keras buat multi level. Anda tak perlu ada ijazah tinggi untuk kaya macam saya. Buat multi level ni. Ini semua motivasi untuk jadi kaya dan berjaya. Seluruh dunia menjalankan motivasi. Dan semua orang menerima sebagai benar. Kaya dan berjaya. Ini adalah kemungkaran besar. Asas kepada segala kemungkaran ialah cinta dunia. Cinta dunia ialah bila percaya dengan banyak harta berjaya. Macam Rashidi percaya banyak harta berjaya. Dia percaya banyak harta berjaya, bukan dia banyak harta. Dia kata saya tak ada harta. Dia tak ada harta, tapi percaya dia banyak harta berjaya. Itu percaya dia. Saya tak cakap dia banyak harta. Saya tak cakap awak banyak harta. Tapi awak punya percaya banyak harta berjaya. Jadi orang yang percaya banyak harta berjaya, orang yang punya asas yang rapuh, asas yang salah, yang rosak, yang akan membinasakan dia. Ini manusia dijangkiti dengan kepercayaan yang salah ni. Kaya berjaya. Untuk kaya mau belajar, mau kerja. Belajar dapat kerja bagus. Nah. Jadi biasanya dia orang kata yang pasti dapat kerja belajar doktor. Tak ada orang tak nak doktor. Lepas tu doktor boleh buat duit. Tu yang setengah doktor tu bila dia dah jadi doktor dia tak banyak duit, dia boleh mengeluh pula. Tak ada guna saya belajar doktor. Saya punya kereta tak mahal. Orang yang bukan doktor yang tingkatan 5 tadi, yang buat multi level tadi, rumah dia mewah, kereta dia mewah. Doktor pun mengalir juga. Teruk aku belajar. Jadi doktor-doktor ni silap asas dia. Kalau nak duit banyak, siapa cakap kat awak kena jadi doktor? Orang nak duit banyak buat berniaga. Hari ni COVID-19 ni banyak orang sakit dan ada yang mati. Tapi 9 orang di dunia ni dengan COVID ni jadi billionaire. Billionaire bahasa Melayu? Tak ada. Bukan jutawan, billionaire. 9. Dia mereka semua pharmaceutical company. Dan duit yang mereka ada ni yang lebih kurang berapa total, ada yang ada 1 bilion, ada yang 4 bilion dapat dalam masa sekejap je. Instant billion. Duit mereka tu boleh, duit yang mereka semua ada ni boleh vaccinated semua orang di dunia, termasuk negara miskin. Tapi siapa nak bagi? Tentu dia tak nak bagi. Jadi mereka tu asas dia salah lah. Berjaya, banyak duit. Bila berjaya banyak duit, takkan nak guna duit pula untuk bagi kat orang. Duit tentu tak bagi kat orang. Duit adalah untuk saya. Saya punya, saya tak kira lah saya guna atau tidak. Milik saya kat bank. Berapa banyak menteri-menteri negara miskin pun banyak duit dia simpan dekat bank Swiss, bank Israel. Baru ni dia orang tengok jumlah duit anak-anak Dr. Mahathir, isteri dia, dekat bank Israel di Singapura. Begitu juga Azmin,
Azmin Ali tu, yang dapat rekod track dia. Anak-anak dia semua dia sekali simpan duit dekat Swiss Bank. Anwar Ibrahim semua ada. Adalah orang dapat. Tapi tahu aja lah mereka ada banyak duit. Mereka simpan semua duit kat situ. Bukan mungkin mereka dapat guna, mungkin tidak. Tapi mereka mahu saya punya. Anak. Jadi semua mereka-mereka yang berkuasa di negara, terutama negara miskin macam Indonesia, presiden-presiden dia, anak-anak presiden dia semua kaya raya. Jadi ini semua berlaku sebab asas dia. Asas kepercayaan semua orang kat dunia ni adalah salah. Dia negara miskin, rakyat dia miskin, tapi dia kaya. Perdana Menteri, presiden. Banyak bank-bank Israel, bank-bank Switzerland punya akaun orang kaya-kaya di dunia. Itu belum lagi raja-raja. Itu baru presiden, Perdana Menteri. Ini raja-raja. Raja Saudi, Raja Kuwait, Raja Brunei. Berapa banyak duit mereka. Semua duit-duit mereka tu, kalau ditaburkan semua orang, tak ada orang tak makan kat dunia. Semua orang boleh dapat makan duit dia orang tu. Dan semua negara boleh duduk dalam negara yang baik. Tapi kerana takkan dia orang nak bagi duit tu kat orang miskin. Sedekah pun tak mau bagi, zakat pun tak mau bagi. Nah, orang yang kaya berbilion, trilion yang kalau zakat dia 2.5% saja, semua kemiskinan, masalah di dunia ni semua hilang. Immediate. Tapi kerana manusia ni cinta dunia, kerana percaya. Mereka cinta dunia bukan sebab apa? Percaya. Dunia bagi faedah. Duit bagi? Duit bagi? Jadi bila duit bagi faedah, jadi orang kedekut. Orang kedekut. Lebih lagi lah orang tak ada duit macam Rashidi. Sangatlah dia kedekut. Saya tak ada duit, dia kata. Yang banyak duit Samad, aku minta RM10 pun dia tak nak bagi. Kata Samad, mana aku nak bagi? Banyak kali bagi tak bayar. Kan? Samad kata, aku banyak kali bagi kat Rashidi, dia tak bayar. Mula dia cakap, pinjam, aku bagilah. Tengok tak bayar, aku tak nak bagi lagi. Jadi Samad percaya bahawa duit bagi bahagia. Mana boleh aku bagi? Jadi Samad pun kedekut. Orang yang ada million pun kedekut. Orang yang ada billion pun kedekut. Sebab asas dia. Ya. Dia orang yang suka bersedekah, suka bagi orang makan, minum, semata-mata untuk sukakan Allah lah. Bukan orang banyak duit. Orang yang percayaan dia, amal ni, amal ikut Allah punya perintah, cara Muhammad SAW ni berjaya. Orang tu boleh pemurah. Orang yang nak nama pun tak boleh pemurah macam dia. Dia kalau nak nama, kalau dia dah dapat nama sebagai dermawan, dia tak ada nak sedekah sebanyak sangat. Jadi orang yang bersedekah banyak, bagi duit, orang macam Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang, kalau aku dapat banyak harta pun, sebanyak dunia ni, takkan aku simpan dia dengan aku. Lebih dari 5 hari. Untuk 5 hari pun nak cari siapa nak dibayar hutang. Semua duit bagi. Siapa yang ada macam tu? Rashidi mahu orang macam tu. Dia sendiri tak mahu. Rashidi, oh ni kedekut kan, dia cerita kan.
Tapi dia kalau kaya, apa jadi kat dia? Kedekut ke pemurah? Kedekut juga. Sekarang dia tak suka Samad kedekut. Minta RM10 pun tak boleh. Kalau cuba dia banyak duit, kau pula miskin, apa akan jadi? Sama juga. Jadi sebenarnya bukan banyak duit orang menjadi pemurah. Salah. Orang kata kami mau jadi kaya supaya jadi dermawan. Cuba minta dia. Kecuali macam hakim buat, kalau kamu tak mau bagi duit dermawan, kau keluar daripada senarai orang nak jadi kaya. Dia takutlah. Jadilah dermawan dengan terpaksa. Itu tak ada dapat ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Mereka yang dermawan kerana nama, kerana terpaksa, dia tak dapat. Dia sama macam harta yang diberi oleh orang kafir untuk orang miskin. Macam Bill Gates tu, Melinda Gates. Dia orang bagi tapi untuk nama, untuk dikenal. Jadi orang Islam yang bagi sedekah duit banyak untuk dikenal sebagai orang pemurah, sama macam Bill Gates dengan Melinda Gates. Mereka tu semua dapat kebaikan mereka dibalas di dunia, tak ada di akhirat. Di akhirat mereka masuk neraka. Semua orang sebut-sebut nama orang kaya di dunia, orang kaya di dunia. Tapi manusia ni sama aja dia. Bila dia kedekut, bila asas dia, kepercayaan dia salah, dia kaya ke, dia miskin ke, semua kedekut. Yang miskin kata aku kaya, aku jadi dermawan. Tak. Kalau dia banyak duit, dia tak boleh jadi dermawan. Macam Sufyan, tak boleh jadi dermawan. Asas dia. Asas kepercayaan Sufyan sekarang, dia miskin dan dia kaya, sama. Sekarang dia kedekut, kaya pun kedekut. Lagi kedekut. Lagi? Macam Pendi ni kan, dia miskin sekarang, kedekut. Bila dia kaya, kedekut. Asas bukan duit banyak, duit sikit. Asasnya kepercayaan. Kepercayaan salah. Kepercayaan salah ialah ada duit banyak, berjaya. Ini dicakap oleh umur pakar-pakar motivasi semua. Ada satu pakar motivasi tu letak duit, cium duit. Cium. Menambahkan cinta pada duit. Menambah keinginan untuk dapat duit banyak. Sebab kaya berjaya. Dulu Rashidi selalu cakap masa. Sekarang dia tak berani dia cakap lagi. Kaya berjaya. Kan dia banyak cakap dulu kan? Sekarang nak cakap lagi? Nak cakap tak? Lebih banyak kita cakap kaya berjaya, lebih banyaklah berjaya. Lebih lagi benda yang kita boleh nampak kesan dia dekat mata kita. Dia multi level, lulus SPM pun grade 3. Rumah besar. Macam ada satu orang tu ajak Yazid multi level. Sekarang rumah dia tepi kat tu, besar rumah dia. Kereta pun besar. Yang ada kat rumah tepi tu, yang kata Yazid, dia sekarang multi level, ajak Yazid tak nak. Tentu Yazid bila tengok rumahnya, menyesal aku. Kan? Apa Yazid cakap? Menyesal tak ikut dia. Kau yang cakap sendiri kat aku orang tu, ajak kau multi level. Kat Padang tu rumah dia, tepi tu. Aku dengan izin Allah banyak yang kamu cakap ni aku dengar tau. Padang taman kau tu rumah dia depan padang tu, tepi kan, besar rumah dia. Rumah tu juga dah dirubah sesuai lah. Dia kata ajak Yazid dulu multi level. Tentu dia cakap dengan Yazid, kalau jumpa kau tengok aku. Yazid tentu kata menyesal aku. Ada? Boleh tak aku masuk sekarang? Jadi apabila dia tengok semua kesan akibat tu nyata, mereka buatlah. Banyak orang kerja kerajaan,
buat multi level lagi. Suami, isteri, anak semua tak terjaga. Orang multi level ni nak suruh orang kerja, dia orang kata bila kita dapat financial freedom, maknanya boleh berbelanja apa saja, tapi tak boleh nak gunakan belanja. Financial freedom dan time freedom. Dia tipu aja. Orang nak kaya mana tak ada kerja. Macam orang jual Amway, jual Causeway, jual apa-apa way lagi lah. Itu semua mati level. Dia orang fikir, kenapa kita nak beli kat kedai? Kita tak ada untung. Baik kita beli dengan company kita. Alat gigi, sabun, basuh. Beli daripada Causeway. Kita dapat balik apa yang kita belanja. Kita pergi kedai pencicit, kita tak dapat. Betul juga ya cakap awak. Dia orang semua beli. Lepas tu downline pula kena jadi macam dia orang juga. Downline pula mesti untuk mereka jadi macam mereka, kena motivate dia orang. Kena ada barang dekat tempat dia orang. Ada store untuk deliver pula. Akhirnya sibuk. Dah memang tak bolehlah semayang berjemaah. Kalau dia dulu semayang berjemaah, tak bolehlah dia semayang. Tak bolehlah dia pergi baca Quran. Lebih-lebih lagi tak bolehlah dia buat dakwah. Dakwah ni suruh kita keluar lah, kena buat gas hari-hari lah. Kita ada masa untuk itu, nak jadi kaya saja. Jadi asbab daripada tak ada masa ialah asbab dari keinginan dia nak jadi kaya. Dia punya kepercayaan salah, nak jadi kaya berjaya. Hari ini kaya berjaya ni adalah slogan yang sangat salah, yang tak ada dalam Quran. Mereka ni semua orang tak baca Quran dan tak baca hadis-hadis sahih. Semua mereka ni baca sok-khabar je, dengan baca majalah macam Sufyan. Quran tak baca. Jadi orang yang tak baca Quran ni, dia takkan tahu yang benar. Dan dia adalah orang dunia. Orang yang membelakangkan Quran ni adalah orang yang nak dunia. Macam Azri, kan? Nak dunia. Cuba tengok kat Quran tu, ada tak satu ayat yang kau baca kaya dan berjaya? Ada tak? Ada tu. Maknanya bila tak ada dalam Quran, itu adalah kepalsuan, falsehood. Tak mungkin dia betul. Bukan tak mungkin, mesti tak betul. Malah ada orang kaya macam Karun, Allah beritahu dalam Quran. Terus dengan harta dia semua gelam. Bukan sikit punya harta Karun. Karun punya harta, dia punya kunci-kunci pun banyak unta membawa. Kunci je. Dan bilik-bilik simpan emas dia, kunci tu. Allah buat dia dengan harta-harta dia tenggelam. Sampai hari ni orang nak jadi Karun. Buktinya ada dia buat apa, larian mencari harta Karun, kan? Semua nak cari harta Karun yang tenggelam tu. Nak cari. Sebab apa? Nak jadi Karun. Ada orang ketika Karun, hidup Karun tu nak jadi Karun sebab dia kaya. Macam kamu lah. Bila Karun tenggelam, dia orang kata nasib baik tak jadi Karun. Baru dia orang kata bagus. Karun ajak dia orang jadi macam dia. Dia kata aku kaya ni kerana usaha aku pandai. Kamu semua tak ada nak usaha. Tapi bila Karun tenggelam, dia orang kata alhamdulillah, nasib baik tak jadi Karun. Siapa lagi kaya?
Namrud, Firaun. Dalam Quran, orang-orang kaya yang tak beriman, menentang Nabi-Nabi, semua binasa. Macam mana nak jadi kaya pula? Jadi orang yang jadi kaya, biasanya orang yang tak ada masa untuk cari iman dan agama, untuk dapat asas dia kuat. Asas percaya yang betul tu, iaitu yang boleh bagi kaya miskin Allah. Kejayaan bukan dalam banyak harta, kejayaan dalam taat perintah Allah. Cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka. Kamu ada tak percaya itu dalam hati kamu sekarang ni? Kejayaan itu dalam taat perintah Allah, cara Muhammad SAW. Ada tak? Engkau? Tak. Kalau tak ada, dalam bahaya. Kalau kepercayaan tu tak ada, banyak kali hari-hari cakap kan? Cakap apa? Saya suruh kamu jawab apa? Taat perintah Allah, cara Muhammad SAW dengan niat Allah suka berjaya. Berapa ratus kali kamu dah cakap? Berapa ribu kali? Paling kurang pun 5,000. 5,000 kali dah. Tak masuk lagi. 300. Masih lagi kaya berjaya. Sebab yang itu dah dibuat dulu. Sebelum buat usaha agama ni, yang itu dah masuk dalam. Sebab itu, untuk hilang tu, harta tu mau dibelanjakan di jalan Allah. Tidak, tak boleh. Siapa yang percaya benda ni, tak nak korban harta, percaya harta banyak berjaya, takkan hilang. Dia kena dibelanjakan. Tak boleh kedekut macam Rashidin. Rashidin ni kedekut sebenarnya. Macam Samad juga. Tapi dia marah Samad kedekut kat dia. Padahal dia kedekut je orangnya. Kedekut tak dia? Kedekut tak? Kedekut. Tapi bila Samad kedekut, dia marah lah sebab Samad tak nak bagi dia duit. Tapi kalau Samad banyak bagi dia duit, oh bagus Samad, bagus Samad. Tapi dia bagi duit kawan, dia tak nak. Sikit ada. Jadi Tuan Yang Mulia, kepercayaan itulah jadi asas kepada amalan ni. Maksudnya, apa kita percaya, itu kita buat. Ini lupakanlah, kalau saya jadi kaya, saya jadi dermawan. Saya kaya nanti saya sedekah semua orang, cakap banyak. Ini tak betul. Kalau kita tak ubah kepercayaan. Kepercayaan kita berjaya taat perintah Allah, cara Muhammad SAW. Dengan niat nak buat Allah suka. Percaya kaya dan berjaya adalah percaya iblis. Percaya syaitan. Percaya yang membuatkan kita sibuk dengan dunia, tak ada sibuk dengan kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Tak mungkinlah kita sibuk dengan kerja tu. Apa asal kita nak sibuk dengan kerja dakwah pula? Kita percaya banyak duit berjaya. Jadi tentulah tindakan kita hari-hari fikir, hari-hari doa, hari-hari buat aku kaya ya Allah, ya Allah buat aku kaya. Buat aku kaya ya Allah, buat aku kaya, buat aku kaya, buat aku kaya. Itulah doa, buat aku kaya. Hari-hari bagi duit banyak ya Allah. Hanya Sufian dia tak boleh sebab dia kerja dengan orang. Dia macam mana nak boleh banyak duit? Duit sama je. Lagi kedekut dia. Dia dapat duit, kerja teruk, nak kena bagi ke orang. Dia tak nak. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kepercayaan ni, walaupun tuan dah beribu-ribu kali cakap, taat perintah Allah, cara Nabi Muhammad SAW berjaya, langgar perintah Allah gagal. Betul tak? Tapi tak masuk lagi. Kenapa? Kepercayaan ada banyak duit berjaya tu tak keluar. Dia kena keluar dengan dibelanjakan duit di jalan Allah. Kan? Bukan bayar zakat je. Kata Rashidi, zakat saya tak boleh, saya duit tak ada. Sedekah dia boleh? Dia kata sedekah pun tak boleh. Ini salah. Kalau kata sedekah pun tak boleh, dia tak boleh hilang. Bila tak boleh hilang, percaya bahawa taat perintah Allah, cara Nabi SAW berjaya, langgar perintah Allah gagal, takkan masuk. Bila ini tak masuk, kita sama macam orang dunia dan orang yang tak percaya akhirat dan baca Quran pun
tak dapat amal. Okey.